Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita dalam ayat yang dibaca sebelum ini menyatakan bahawa manusia ini satu umat saja dahulu. Kana nasu ummatan wahidah. Sebelum ini manusia ini satu umat saja. Satu umat maknanya, umat ni apa makna umat? Umat ini satu fenomena yang ada pada manusia ini, perkara yang dia tidak bersalah, tak berbeza. Misal ummah datangnya daripada perkataan ummun. Ummun maknanya ibu. Jadi ibu ni anak-anaknya duduk di bawah pemerhatian ibu. Kalau dia ada ibu lah. Ibu dengan bapa mana lebih rapat? Tentunya anak-anak lebih rapat dengan ibu. Sebab ibu boleh mencurahkan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak. Bapa dia pergi bekerja mencari nafkah, tidak banyak peluang bermanja dengan anak-anak. Jadi ummatan datangnya daripada perkataan ibu, perkataan ummun. Jadi bila datang daripada perkataan ummun, kana nasu ummatan wahidah, manusia adalah satu umat. Ya, satu umat maknanya satu ibu asalnya, walaupun berasalnya dia juga daripada satu bapa Adam, ibunya Hawa, isteri kepada Adam. Tapi ditaglibkan, dimenangkan ibu daripada bapa. Maka Islam melihat apakah perkara yang menjadikan umat sebelum ini dia bersatu padu antara satu dengan lain. Sebabnya ibunya satu, ummatan wahidah, satu umat, satu ibu. Ayat bercakap tentang manusia sebelum ini, kanan nasu, sebelum ini, iaitulah pada waktu sebelum daripada Adam. Sejarah menyatakan sebelum Adam ni siapa yang ada di muka bumi ini? Yang ada di muka bumi ini jin. Bila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada bangsa Adam ini, bangsa manusia ini suka bersatu dan tidak banyak berkelahi. Walaupun banyak berkelahi, tapi kira-kiranya dengan zaman jin sebelum Adam dulu, ada jin lebih banyak berkelahi antara satu dengan lain. Jadi Tuhan nak tukar penduduk rasmi, warga negara bumi yang rasmi, bukannya jin tapi Adam alaihi salatu wassalam. Allah telah tukarkan begitu. Kemudian dalam proses penukaran ini, jin dapat tahu jin ni sebenarnya, bila disebut jin ni benda-benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak tu semuanya jin. Baik yang Islam maupun yang beragama dan yang tidak beragama, jin semuanya. Jin ini daripada jin juga junun. Doa akhir-akhir ni, wal juzami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Junun maknanya gila. Gila ni pun tak nampak juga. Nampaknya dia nampaknya aktif sikit misalnya. Itu bukan gila. Gila ni satu perkara lain. Gila ni dulu jin dulu dia kata orang dia lah bila gila ni. Sebab itulah jin tu jin. Kemudian junun itu pun, junun ini orang yang sengit pemikirannya. Jadi pada waktu manusia sebelum daripada Adam ini ummatan wahidah, satu umat saja, satu umat.
maknanya satu bangsa. Sekarang ni dah diterjemah umat ni bangsa, satu bangsa saja, iaitu bangsa yang suka kepada ibu. Ibu pun suka kepada anak, tapi bila dah panjang-panjang cerita ni, ibu pun tak suka kepada anak ni, dan macam-macam jadi hasil daripada lama dah manusia ni berada di atas muka bumi ini. Kana nasu ummatan wahidah, manusia adalah satu umat. Faba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin, lalu Allah bangkitkan nabi-nabi untuk menyampaikan berita gembira dan berita yang menakutkan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fih. Allah turunkan kitab yang membawa kebenaran. Kitab ini, kitab dalam sejarahnya, dalam Quran juga menyatakan bukan semua nabi-nabi itu diberi kepada mereka kitab, tapi ada setengahnya diberi kitab, yang setengah lagi diberi kepada mereka sahifah, kitab kecil, sahifah ini terjemahan harian sekarang ni. Sahifah maknanya lambaran, helai. Dulu kitab Nuh dalam semua bicara mengenai hal manusia didapati di dalam kitab, tapi tidak didapati dalam surat lambaran, tak ada. Zaman jin sudah sampai berita. Pada ketika itu jin ini dia boleh naik sampai kepada Lauhul Mahfuz, kisahnya begitu. Sampai pada Lauhul Mahfuz, walaupun dia tak boleh baca, tapi dia boleh dengar bisikan malaikat, apa rancangan yang nak dibuat oleh para malaikat. Setelah dia tahu bahawa rancangannya bumi ini akan ditukar hak miliknya daripada asalnya jin, nak hantar pulaknya, nak tukar kepada makhluk manusia. Inilah kisah Adamnya, manusia. Berapa lama Adam sebelum daripada dia jadi manusia, daripada peringkat tanah bercampur air, tanah yang macam-macam tanah, itu dikatakan 40 tahun dulu. 40 tahun masanya. Dalam tempoh 40 tahun ini, jin datang melawat, selalu mari tengok Adam. Sebahagian daripada jin menyatakan, macam ni ke makhluk baru yang akan ganti kita? Macam ni ke? Tak mana bergerak, busuk baunya, hapak kita sebutnya, busuk. Dia kata tak pernah sabar. Lalu jin berdoa kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ada menyebutkan jin berpendapat tidak sesuai makhluk yang akan mengganti Adam, yang akan ganti jin. Tak sesuai. Mengapa? Kerana khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api, tapi kamu jadikan makhluk yang akan mengganti aku, mengganti makhluk jin ini, tanah. Mana lebih mulia tanah dengan api? Pengulas hadis menyatakan api ini dia menjulang-julang tinggi, tapi tanah ni dia duduk di bawah tapak kaki lah bila-bila pun. Jadi mana lebih mulia tapak kaki dengan api yang menjulang ke udara? Tentunya lah akal menjawab api lah lebih baik. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan dia daripada tanah. Adam disebutkan khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagi menjawabnya, Tuhan kata, wahai jin, aku nak jadikan bumi ini khalifah. Khalifah maknanya pengganti. Kalau pengganti itu kerajaan, raja khalifah lah. Khalifah. Tapi sekarang ni pun yang raja pun raja, tak raja pun jadi raja juga.
jadi khalifah lah semuanya. Jin merasakan undang-undangnya orang yang dilantik oleh Allah menjadi khalifah, dialah yang lebih besar menjadi penghubung utama di antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang menjadi pemerintah di bumi. Jadi kalau Adam naik menjadi khalifah yang penghubung antara kerajaan bumi dengan Allah Subhanahu wa taala, katanya itulah dia siapa yang jadi pemerintah. Kalaulah Adam yang dijadikan daripada tanah itu menjadi pemerintah, dia akan menjadi penghubung antara manusia dan kerajaan langit, antara kerajaan langit dengan kerajaan bumi, kalau boleh kita sebut macam itulah. Kemudian kalangan makhluk jin ini dia sentiasa berkelahi antara satu dengan lain. Makhluk jin dengan syaitan ni pula ni apa beza antara jin dengan syaitan? Jin ini makhluk yang tak kelihatan. Manusia kalah dari sudut ini, manusia tak nampak. Jin nampak manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kamu manusia dapat melihat, tak dapat lihat, tapi mereka, siapa merekanya? Mereka jin tu dapat melihat kamu. Itu sebabnya nama dia jin. Padahalnya daripada makhluk jin ini berbagai-bagai bangsa, dan setiap satu bangsa itu berkelahi di antara satu dengan lain, berbagai-bagai. Kemudiannya jin mengesahkan apa yang dia dengar berita dulu daripada Lauhul Mahfuz. Keputusan yang dibuat di sana, khalifah itu Adam, dan Adam lah yang akan menjadi raja di bumi ini, bukannya jin sebagaimana sebelum ini. Jadi jin kedatangan Adam ini seolah-olahnya ingin merampas kuasa lah. Allah lantik makhluk jin, makhluk Adam ni untuk menjadi khalifah. Tentunya lah tak senang hati di kalangan jin tak senang, sebab sebelum ini kuasa berada pada jin, tapi bila Adam datang akan bertukar kuasa itu kepada mereka, kepada Adam. Jadi inilah yang dimaksudkan di dalam ayat yang kita baca ini, kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia ini satu umat, yakni selepas daripada bangkit Adam pun, maka makhluk manusia ini masih lagi bersatu padu antara satu dengan lain. Khilaf yang pertama sekali, perbalahan yang pertama di muka bumi ini antara anak Adam ni ada ramai orangnya, sebab dia satu perut mana sekali bersalin, dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan, dan kemudian akan dijodohkan dengan perut yang sama dengan kembar. Dialah kalau kembar dia tu dikatakan kembar dia tu datang sepasang selalunya begitu. Jadi salah seorang daripada kembar, daripada adik-beradik lah kita katanya, adik-beradik mereka iaitulah kembar, itulah adik-beradik, dan itulah juga yang menjadi pasangan hidupnya, akan dijodohkan mereka dengan kembar. Salah seorang lagi kembar juga, tapi isterinya gambaran kembarnya namanya Labudah. Jadi Labudah ini dikatakan cantik. Labudah dijodohkan dengan orang lain daripada adik-beradik kembarnya. Bila dijodohkan begitu, maka kedua-dua ini sukar untuk diselesaikan, kerana asalnya peraturan undang-undang, siapa yang datang bersama satu perut daripada perut ibunya, maka dialah yang akan berkahwin
ataupun jodohnya, itulah kembarnya itu, jodoh. Walaupun rupanya berbeza, satu cantik, satu tak cantik, tapi undang-undangnya begitu. Jadi kawannya tak senang. Bila akalnya tak senang kerana apa masalahnya? Masalahnya rupa paras. Dia tak suka adik-beradik dia yang rupa parasnya itu lebih rendah daripada rupa dia untuk dijodohkan dengannya. Dia mahu rakan kembar satu perut dengan ibunya itu ataupun dengannya. Itulah dia pasangannya, dia jodohnya. Baik. Kemudian yang lain tidak ada masalah pada ketika ini. Ketika mana? Ketika Adam turun dari surga, daripada surga kepada bumi. Jadi ketika itu tidak ada perbezaan. Kalau ada pun inilah kes yang pertama. Kes pertama antara satu dengan lain berbeza pandangan, lalu mereka menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum falyubtikunna adhanal an'am. Ataupun satu ayat mengatakan dalam Quran, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Oleh kerana dendam jin ini kepada Adam, mereka bersumpah untuk menyesatkan anak Adam ini, Adam dan anak-anaknya, kecuali hamba Allah yang ikhlas saja yang akan dibenarkan. Mereka ini bergerak kerana mereka lebih patuh pada Allah daripada jin. Jin tak suka. Bila tak suka, mereka bersumpah untuk menyesatkan anak Adam ini semua sekali, bukan hanya anak-anak Adam saja, tetapi seluruh manusia sampai kiamat. La'uwiyannahum, aku akan sesatkan mereka. Sesat, dia nak sesat sebagaimana? Nak sesat ini pertama sekali menerusi akidah, kemudian menerusi tidak senang hati antara satu dengan lain, berkelahi, berperang. Satu kumpulan saja, satu ummah saja, maknanya dua orang saja. Dua orang tu besarlah kira-kiranya. Satu ibu dia boleh melahirkan anak yang ramai, sebab setiap kali dia bersalin dua orang. Kemudian sampailah pula kepada zaman Adam. Secara ringkasnya zaman sampai kepada Adam ini dibangkit terus menjadi Nabi, sebab tidak ada orang lain baik manusia selain daripada Adam. Inilah dia Nabi yang pertama. Faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Dia yang menyampaikan berita gembira dan berita yang tidak disukai, berita yang menakutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama nabi-nabi, mulai daripada Nabi Adam sampailah hingga pada nabi-nabi yang kemudiannya, diturunkan kitab yang membawa kebenaran untuk menghukumkan di antara krisis di antara manusia fi makhtalafu fi. Itulah dia ceritanya. Nabi Adam dibangkit, zaman ini pun sudah ada di kalangan anaknya yang berebut jodoh sehingga mereka ini berperang di antara satu dengan yang lain. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Anak-anak Adam merupakan umat dia. Kemudian selepas daripada Adam ini datang ramai manusia sama ada daripada keturunan Adam. Keturunan Adam itu maknanya satu perut, anak-anak kembar itu, hinggalah pada zaman-zaman kebelakangan pun tidak ada krisis lagi selepas daripada krisis Adam, krisis anak Adam, Qabil dengan Habil. Tidak ada. Jadi
Kalau ada pun Allah Subhanahu wa taala jadikan ada perkara-perkara yang ikhtilaf di kalangan nabi, di kalangan manusia, ada penyelesaiannya, iaitulah kitab yang diturunkan kepada mereka menjadi rujukan hal-hal dalam hal-hal yang berkaitan undang-undang, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Kemudian itu sejarah manusia dari sudut perbezaan bukan hanya masalah harta, tapi masalah nafsu, masalah jodoh. Jadi itu yang menyebabkan manusia boleh berkelahi antara satu dengan lain. Said Qutb dalam bukunya menyebutkan manusia itu tetap manusia walaupun dia hidup pada zaman yang berlainan. Sampailah katanya kita katakan sekarang pun manusia kalau dia berkelahi ini, hal jodoh ini pun satu juga, berebut tunang. Orang katanya berebut tunang. Siapa hadap kahwin pun boleh jadi bercerai jika tidak ada pegangan yang baik, sebab mereka mengutamakan nafsu. Bila tidak ada nafsu, bagaimana nak kahwin antara satu dengan lain, kata mereka lah. Nabi-nabi dibangkit, berapa bilangan nabi ini? Nabi ni bilangan mereka 1,000 juta 240,000. Dalam kitab Jawi, berapa bilangan nabi-nabi ini? Bilangan nabi-nabi ini sebutnya satu sakti 204,000. Itulah bilangannya. 124,000 lah kita katanya, mudahnya 124,000. Jadi bilangan dulu ribu juta ni barangkali tak ada, tapi yang adanya seketi bukan seketi 204,000. Seketi itu 1 juta lah barangkali, 204,000. Itu bilangan nabi-nabinya. Tetapi nabi-nabi ini tidak semuanya disebut dalam Quran. Sebab itu maka kita tidak mengetahui siapa nabi dan siapa bukan nabi, siapa yang dilantik menjadi nabi dan siapa yang hanya dia menjadi nabi kepada umatnya saja, tidak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu mana-mana yang disebut dalam Quran dikenali kalau umatnya ramai, maka dia nabi dan disebut di dalam Al-Quran. Mana-mana yang nabi yang tidak ramai umatnya, maka antara mereka dikatakan nabi. Kalangan ahli falsafah pun ada nabi, tapi sekarang ni nama-namanya ada dalam kitab masing-masing. Ada nama-nama nabi yang tak disebut dalam Quran, tapi disebutnya dalam kitab nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Seperti siapa? Seperti ahli-ahli falsafah, sebelum Islam, ahli falsafah. Jadi itu pun dikatakan nabi. Seperti apa dia, pemimpin di kalangan orang Cina pun, agama-agama purba dikatakan itu pun nabi, walaupun tidak disebut dalam Al-Quran. Kemudian berapa orang nabi 313 orang dan 18 orang lagi rasul sahaja. Nabi tidak rasul. Ada rasul dan nabi. Rasul dan nabi 18 orang yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi yang lain-lain lagi tidak boleh dimasukkan sebab kita tidak tahu sejarah awal mereka, sama ada pelantikan itu daripada Allah ataupun bagaimana pelantikan mereka. Oleh yang demikian, maka apa yang diberitahu dalam Al-Quran itu yang sahnya. Selain daripada itu tidak sah. Kalaupun sah, maka mereka itu bukannya pemimpin bagi umat yang ada sekarang ini. Tidak.
Pada perenggan yang akhir sekali, pada muka surat 351, pergaduhan yang pertama berlaku di muka bumi ini adalah berpunca daripada hawa nafsu yang ingin mendapatkan hak yang lebih istimewa. Kisah pergaduhan yang kita nak baca ini, kisah pergaduhan di antara Qabil dan Habil menjelaskan hakikatnya sebagaimana di dalam firman Allah, watlu alaihim naba ibnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ini ada di dalam surah Al-Maidah, dan insya-Allah kita akan sampai pada surah Al-Maidah bicara tentang perkahwinan dengan tidak yang melarang, yang melanggar undang-undang pada zamannya. Itulah dia anak-anak Adam, namanya Qabil dan Habil. Kemudian untuk kali ini sekat itulah dulu, dan kesimpulan yang kita boleh ambil padanya iaitulah peranan ibu bapa dalam menjodohkan anak ini perlu diambil kira daripada beberapa aspek, antaranya aspek nafsu, aspek persamaan antara seorang lelaki dengan jodohnya. Persamaan itu perlu diambil kira. Namanya kalau dalam Islam ini kufu, sehingga setengah mazhab menyatakan tak sah kalau dikahwin, dijodohkan dengan bukan kufunya. Kufu ni maknanya standing, ada persamaan. Kalau tak ada persamaan itu, dia tidak akan sempurna. Yang tidak sempurna, perkahwinan itu akan terbatal, seperti mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Kalau tak salah saya lah, Imam Syafi'i menyatakan kufu adalah menjadi satu syarat yang perlu diambil kira dalam setiap perkahwinan. Itulah dulu untuk pagi ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.